Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Malam ini perbincangan saya berkaitan dengan pandangan saya yang disiarkan dalam mingguan Malaysia lebih kurang 20 tahun lalu, lebih daripada 20 tahun lalu, dan juga kemudian Muhammad Asri Zainal Abidin mengeluarkan pandangan yang sama. Waktu itu kalau tak silap dia belum lagi menjadi mufti, belum lagi jadi datuk dan belum lagi dapat PhD. Iaitu pandangannya serupa tapi kes yang tak sama. Saya menganggap bahawa hadir konsert Michael Jackson adalah lebih baik daripada hadir ceramah PAS. Dan Dr. Maza pula memberi pandangan bahawa hadir konsert Siti Nurhaliza adalah lebih baik daripada hadir ceramah PAS pada masa lalu. Lebih kurang pada tahun 2000 kalau tak silap. Waktu itu memang PAS memang sangat aktif dan giat dalam ceramah dalam bentuk keras, menghukumkan pihak lain terutama UMNO sebagai kafir, jahiliyah, syirik, bukan Islam, menolak hukum hudud, menolak al-Islam dan tidak sah nak menentang PAS sebab PAS adalah parti Islam, pemerintahan Islam. Dan pandangan ini, kenyataan ini bukan sahaja keluar daripada orang biasa di kalangan orang PAS, tapi di kalangan pemimpin mereka pada masa lalu. Dan saya ada kutipan, kata-kata itu bukan berdasarkan kepada akhbar dan majalah, tapi berdasarkan kepada video ceramah pemimpin PAS pada masa lalu. Dengan itu saya menuliskan satu rencana mengatakan bahawa saya hadir konsert Michael Jackson itu adalah lebih daripada hadir mendengar ceramah PAS pada zaman itu lebih 20 tahun lalu. Waktu itu PAS memang tidaklah seperti sekarang, tidak jinak dengan UMNO, tidak mesra dengan UMNO, dan ceramah-ceramah mereka tidaklah seperti sekarang ini. Sekarang pun saya baca salah seorang pemimpin muda mereka, pandangannya cukup bagus, bercakap tentang kerjasama dengan semua pihak. Adalah bagus sekali, tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu. Sebab tahun 2000 itu memang dia selepas kerajaan berhadapan dengan krisis politik besar pada tahun 1978 dan 1998-99. Pada waktu itu PAS sudah berjaya menakluk Kelantan. Kelantan sudah lama, Terengganu, ya, dan Kedah juga pada waktu itu. Ini memang tulisan saya itu merujuk kepada keadaan pada masa lalu, pada waktu itu. Dan sudah tentu bukan fatwa saya, sebab saya tidak membuat fatwa, walaupun di sini saya tulis fatwa Astra Jabat WS, fatwa Dr. Maza. Sebenarnya bukan fatwa tapi adalah pandangan saya, dan pandangan saya ini sudah tentu berdasarkan pada penelitian. Banyak mana pandangan-pandangan ulama tentang perkara itu. Sebab PAS pada waktu itu di kemuncak, kuat sangat. Sehingga ada ura-ura, bukan ura lah, kata-kata untuk nak menakluk Putrajaya, untuk macam-macam.
ulamanya nak bertanding melawan Perdana Menteri pada waktu itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad masalah untuk nak menjatuhkan kerajaan Malaysia pada waktu itu. Saya menulis, hanya bukanlah saya itu sangat, tapi menulis kerana terlalu ekstrimnya pandangan yang mereka utarakan dan tidak betul dengan ajaran Islam yang kita belajar. Jadi dengan itu kita lihat sekarang apa yang saya cakap lebih daripada 20 tahun lalu, malah sebelum itu lagi, sekarang ini mereka pun terima. Perkara yang sama sekarang mereka buat. Mereka sudah berjabat salam dengan UMNO, bekerjasama dengan UMNO, walaupun ada macam-macam cerita. Tapi kita lihat ada perubahan. Dan saya sendiri ingat orang PAS sekarang ini, orang PAS yang menentang saya hebat-hebat dalam penulisan di internet sekarang ini, mereka baik dengan saya. Mereka sudah keluar daripada PAS dan masuk parti lain, tidak masuk parti UMNO, masuk parti lain, ustaz-ustaz mereka. Dan mereka berhujah sekarang ini lebih teruk daripada saya sebab mereka duduk dalam parti lain. Ini kerana mereka orang PAS yang belajar di luar negara. Orang PAS yang merupakan ustaz yang betul-betul belajar di Azhar. Saya kenal mereka. Kebanyakan pemimpin-pemimpin PAS yang ada sekarang ini adalah kawan saya yang saya kenal mereka. Sekurang-kurangnya saya tahu pendidikan mereka, apa mereka buat kerja waktu mereka berada di Canberra. Saya kenal mereka. Pemikiran mereka, aliran pikiran mereka juga saya kenal. Sebab saya ada bersama mereka pada waktu mereka berada di Canberra. Saya tahu siapa, belajar dari mana, lulus di mana. Ada yang tidak lulus pun saya tahu. Saya boleh bercakap semua tentang perkara itu. Dan mereka baik dengan saya. Yang belajar di Azhar, di luar negara, memang tidak masalah. Sebab apabila kita bincang tentang isu-isu agama ini, sebenarnya perkara yang sama. Tapi mereka berpolitik. Saya tidak berpolitik. Saya bercakap tentang Islam dalam bentuk bebas. Tidak tertakluk dengan politik. Itu. Tapi, kalau orang PAS yang merupakan orang awam, orang yang tidak ada latar belakang pengajian agama, memang ada masalah. Sampai sekarang pun mereka marah kepada saya. Sampai sekarang pun mereka menentang saya. Saya pergi ke kampung-kampung, jumpa dengan mereka ini. Saya kayu fizikal pergi ke kampung mereka, saya berjumpa dengan mereka. Dan mereka memberitahu saya, andalah begitu, begini, begitu, begini. Tapi golongan yang belajar dari Azhar tidak menjadi kawan semuanya. Sebab mereka tahu bahawa apa yang saya tulis, yang saya bincang, sebenarnya tidak lari daripada apa yang ada di dalam fiqh, di dalam siasat syariah, di dalam hadis dan di dalam Al-Quran itu sendiri. Tapi orang mereka, ulama mereka main politik. Dengan itu kita lihat sekarang ini, kalau anda merujuk kepada golongan ustaz yang meninggalkan PAS ataupun yang berada dalam PAS, kita lihat bahawa sudah berubah jauh sekali sekarang ini. Okey, kenapa saya tidak nak berhujah pandangan Dr. Asri, tapi saya nak bagi pandang saya. Kenapa saya menganggap bahawa saya pergi lihat, menonton ataupun hadir konsert Michael Jackson adalah lebih baik daripada hadir ceramah PAS? Sebabnya, kalau apa berlaku pun dalam konsert Michael Jackson, kalau berlaku sesuatu pun hanya merupakan dosa kecil. Sebab mungkin ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku waktu hadir konsert. Konsert itu sendiri, menonton orang menyanyi konsert, bukanlah ada orang yang mengatakan haram, tapi ulama kata lain pula, ada yang tidak haram. Sebab hiburan adalah perkara yang harus. Yang haram adalah mungkin ada perkara-perkara tertentu, mungkin terlihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak cantik dalam waktu berada dalam konsert. Itu saja. Itu merupakan dosa kecil. Kalau nak anggapkan nyanyian Michael Jackson, kalau nak anggapkan muzik itu sebagai haram pun, adalah muzik boleh dianggap
Kalau ada ulama yang menganggap haram, ia merupakan haram kecil, dosa kecil sahaja. Nyanyian, kalaulah nyanyian Michael Jackson itu ada kata-kata yang tidak bagus, dianggap juga sebagai dosa kecil saja. Bukan dosa besar. Kalau berlaku dalam sekitar waktu orang berkumpul, ramai-ramai berkumpul, itu juga dianggap dosa kecil saja. Tetapi kalau hadir ceramah pas, akan berjumpa dengan hukum, mengutuk, memaki, menyaci orang lain, mengata orang lain, menghukum dengan hukuman-hukuman yang tidak betul, adalah berdosa. Lebih besar daripada berdosa menonton, melihat konsert itu sendiri. Saya ada seorang pemimpin besar PAS, tak perlu sebut nama, ulama mereka, pemimpin besar mereka, asal daripada petani, sudah meninggal dunia sekarang ini. Dia baik dengan saya. Tapi waktu ceramah, saya pun dihantam maki. Ulama Siam dibawa oleh kerajaan Malaysia untuk menolong mereka. Dihantam gitu. Ada yang panggil saya macam-macam. Tuduh. Waktu ceramah, dia kata saya macam-macam. Dan dia juga orang yang banyak sekali menyebut kata-kata kesat, kata-kata caci maki dalam ceramah. Tetapi secara pribadi, waktu berjumpa dengan saya, dia baik. Dia baik sebab dia main politik. Dia main politik. Tapi sekarang dia sudah meninggal dunia. Ulama besar, pemimpin besar PAS itu sendiri. Jumpa dengan saya, tahu sebab dia darah seperti saya. Dia orang petani, dia anak tok guru petani, ulama besar petani. Tapi saya berbincang secara terang-terang, tidak main politik. Mereka main politik. Mereka caci, ceramah maki, ceramah mengatakan kata kesat, menghukum saya macam-macam. Ulama Siam tak ulama Siam, adalah kerana politik. Saya faham itu, tapi rakyat biasa, orang biasa tidak faham tentang perkara itu. Ya, nah ini yang berlaku. Dengan itu, saya berani menulis mengatakan hadir dalam konsert Michael Jackson adalah dosa kecil. Tapi hadir dalam ceramah PAS pada masa lalu, bukan sekarang, pada masa lalu adalah dosa lebih besar daripada hadir konsert Michael Jackson. Seperti dengan asli kata, dosa lebih besar daripada hadir konsert Siti Nurhaliza. Sama pandangan saya dengan pada asli, sama di sini. Jadi itulah menyebabkan saya terpaksa membuat tulisan begitu. Kerana betul, kerana konsep nyajian, kalau ada ulama yang kata berdosa, sebab dalam Islam mereka nak ikut sunnah, tak boleh gitar, yang bertali tak boleh, boleh yang palu-palu saja. Okey, yang itu dosa gitar. Okeylah, gitar dosa. Tapi itu pun tergolong daripada dosa kecil. Bukan dosa besar. Tapi maki orang, caci orang, menghukum orang dengan hukum yang tidak sah, syirik, jahiliah. Ini terkeluar daripada mulut-mulut ulama mereka, ulama besar mereka. Ada video, ada semua ini ada. Jahiliah, menolak Islam, perlembagaan Lord Reid dan macam-macam. Karena mereka mengatakan bahawa kita mau perlembagaan Islam. Mereka sendiri tidak memberi tahu kepada masyarakat bahawa Al-Quran tidak boleh dijadikan perlembagaan. Sebab perlembagaan perlu digubal, perlu diubah, perlu tukar setiap masa. Kalau tak baik, kita ubah situ, ubah sini. Tapi Al-Quran adalah tak boleh diubah, tak boleh dipindah Al-Quran. Jadi orang yang bercakap mengatakan bahawa perlembagaan kita mesti jadikan Al-Quran itu sebagai perlembagaan adalah mereka hanya menipu kita. Sepatutnya kita kata Al-Quran sebagai sumber perlembagaan. Boleh. Undang-undang Islam mengambil daripada Al-Quran dan dimasukkan dalam perlembagaan. Itu boleh. Tapi nak jadikan Al-Quran sebagai perlembagaan, tidak boleh. Tidak jadi. Itulah yang menyebabkan, dan perkara ini sudah tentu menjadi heboh, menjadi kecoh apabila sudah disiarkan tulisan begitu.
Sebab tidak ada orang yang berani mengatakan begitu. Saya berani mengatakan sebab saya tidak politik. Walaupun saya menyokong kerajaan, menyokong pemerintah, tapi itu adalah mana kewajipan kita sebagai berada dalam negara, kita pasti menyokong kerajaan. Tapi bukanlah artinya semua kita menyokong. Dan apabila kita menyokong kerajaan, bukan berarti kita menolak pembangkang. Pembangkang dengan kerajaan dalam kabinet yang sama. Apabila kita menyokong kerajaan, artinya juga kita menyokong pembangkang sebab berada dalam kabinet yang sama, mana tidak berpisah. Itu dalam negara begitu. Dengan itu saya keluarkan kenyataan ini, bukan fatwa tapi pandangan, dan ia sesuai dengan zaman dulu. Sesuai dengan zaman dulu. Sekarang sudah tidak layak lagi. Sebab apa? PAS sudah berubah, pandangan sudah baik dengan semua, dan tidak ada lagi hukum hakam yang melampau seperti dulu. Sudah tidak ada atau boleh berkurangan. Sekarang ini kalau kita lihat pencerahan PAS, kalau ada pun dari sudut lain, tidak ada lagi untuk nak hentam secara melulu, itu tidak ada. Ada yang bentuk karut marut, bentuk khurafat, itu ada. Tapi sekarang ini sudah ada sekatan. Sebab masalah di Selangor kan, Sultan sudah mengeluarkan larangan supaya orang politik tidak boleh memberi ceramah agama. Jadi tidak jadi masalah lah sekarang ini. Itulah saya menganggap bahawa menghadirkan konsert itu adalah, walaupun konsert, kalau ada ulama kata berdosa, melihat muzik, menonton muzik Michael Jackson dan lain-lain laginya, Siti Nurhaliza atau siapa saja, Siti Sarah atau siapa saja, berdosa, mungkin berdosa, tapi dosa situ masih dosa kecil. Tetapi pada masa dulu, 20 tahun dulu, kalau hadir dalam ceramah PAS, Anda akan diracun dengan pemikiran-pemikiran menghukum orang lain dengan syirik, dengan jahiliah dan macam-macam, sehingga berlaku perpecahan. Dan sekarang baca Nik Abduh, kenyataan Nik Abduh, dia tak nak lagi kembali kepada zaman dulu di mana zaman perpecahan. Saya sekarang baru baca, dia juga logik akalnya sekarang ini, tak nak lagi kembali kepada zaman perpecahan. Itu betul, itu logik. Dengan itu mereka pasti, saya sejak lama-lama dulu memberi pandangan bahawa PAS jangan menjadi pembangkang semata-mata. Kalau sudah ada peluang menjadi kerajaan, jadilah kerajaan, jangan jadi pembangkang. Tapi mereka dulu-dulu walaupun dapat merentah, tapi mentaliti, pemikiran masih dengan pembangkang, masih nak hentam-hentam saja, tidak ada mana cara yang lebih baik untuk rakyat, tapi hanya menggunakan cara yang sama seperti mereka menjadi pembangkang dulu juga. Kan kita lihat fatwa-fatwa menyeleweng, hukum-hukum agama yang tidak betul dengan Islam telah menjadikan orang yang terpengaruh dengan pandangan ini sembahyang 2 masjid, dan ini berlaku. Saya sendiri bukanlah kata tak faham tentang perkara ini, sebab saya pergi ke dalam masyarakat, pergi ke merata-rata, ke Kelantan, ke Terengganu, ke merata tempat, Kayuh Bersikal, dan sebelum Kayuh Bersikal lagi pun saya pergi. Saya berjumpa dengan orang-orang yang bercakap tentang ini, yang memberitahu tentang perkara ini. Bagaimana pecahnya masyarakat sembahyang 2 masjid atau sembahyang 2 iman, mana orang PAS tak makan sembelih UMNO, macam-macam berlaku. Perkahwinan pun, kalau sudah kahwin dengan cara yang Imam UMNO ini, akan diadakan perkahwinan semula dengan cara PAS, kerana perkahwinan itu tidak sah. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita mengarut, tapi ia adalah realiti yang berlaku di Kelantan, berlaku di Terengganu. Dan YB Muhammad Sabu sendiri pun telah membuat kenyataan beberapa kali. Anda boleh lihat, pergi tengok dalam YouTube, dalam Facebook, bahawa dia kata beliau tertipu oleh Tok Lebay. Tok Lebay PAS.
Ini Mak Sabu ni bukan orang kecil-kecilan pada masa lalu dalam PAS. Dan dia juga adalah seorang yang sangat ekstrim, sangat melampau dalam berhujah, dalam menyerang dalam politik pada masa lalu. Tapi sekarang dia sudah sedar. Dia kata dia tidak lagi tertipu seperti dengan lebay PAS seperti pada masa lalu. Ya, ini semua menyebabkan saya buat kenyataan menulis bahawa hadir konsert Michael Jackson adalah mana lebih baik daripada hadir ceramah PAS. Kerana kalau terlibat dalam dosa pun adalah dosa kecil. Tetapi kalau terlibat dalam hadir ceramah PAS akan menyebabkan perkara lebih banyak lagi, dosa lebih banyak lagi. Malah dalam khutbah Jumaat pun, dan ini saya sendiri tahu dan mengalami perkara itu di masjid dekat dengan utusan karya dulu di Masjid Shemelin. Setiap minggu ada tu imam, mereka fanatik dengan Tok Guru Ni Aziz. Ceramahnya memang teruklah. Tapi kita dengar kerana dia orang PAS, apa nak kata. Tapi memang teruklah begitu. Jadi bukan saja ceramah, tapi juga dalam khutbah-khutbah Jumaat pun di tempat imam-imam yang pro PAS pun begitu juga. Tapi saudara dan saudari semua, ini dulu. Sekarang sudah ada lipatan baru. Sekarang sudah berubah. Segala apa yang berlaku pada masa lalu tidak lagi ada pada waktu sekarang. PAS sudah terbuka. Penceramah-penceramah PAS khususnya kalau yang tamat daripada Azhar sana memang mereka terbuka. Lebih terbuka, lebih bagus daripada pemimpin-pemimpin mereka pada masa lalu, khususnya anak muda. Lebih baik pemikirannya, lebih terbuka berbanding dengan pemimpin-pemimpin mereka pada masa lalu. Dan ini adalah perubahan yang baik. Dan saya setuju dengan mereka, dengan cara pemikiran, pendirian mereka pada waktu ini. Setakat ini saja perbincangan malam ini. Dan minta maaf kalau tajuk itu nampak keras. Tapi itu adalah masa lalu. Sekarang sudah berubah. Segala-galanya sudah berubah. Terima kasih Kang Muntun, dan kita berjumpa lagi pada hari Jumaat akan datang. Sekian, wassalam.